belajar juga. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera pada hari ini 12 Julai 2021 untuk bahasa Melayu tema 5 lestarikan alam, unit yang sama iaitu unit 14 selit alam sekitar. Pada hari ini kelas 10.35 pagi sehingga 11.35 pagi. Okey. Tapi kelas kita akan habis lebih awal lah, mungkin dalam 10 minit lebih awal habis, sebab kamu akan masuk kelas lain. Cikgu Hafiz pun kena bagi kerja untuk murid yang lain. Takut tak sempat, cikgu tak boleh habis 11.35 tepat lah. Itu semua dah faham lah ya. Baik, sekarang ni kita lihat, pastikan kamu semua dengar dengan betul dan nampak apa yang cikgu tunjuk. Ya, cikgu besarkan sekejap slide. Okay, sekarang cikgu nak present, cikgu tak nampak lah apa yang kamu tulis. Baik, iaitu menghasilkan standard pembelajaran 3.2.2. Okey, iaitu menghasilkan jawapan. Tadi cikgu awal-awal tadi cikgu cakap kita akan buat soalan pemahaman. Jadi, kalau soalan pemahaman untuk kertas 1 soalan pemahaman bahagian B, bahagian B, iaitu menghasilkan jawapan dengan memberikan alasan secara kritis dan kreatif. Bila soalan secara kritis dan kreatif ni kebiasaannya soalan memberi markah 3 markah. Kalau pada soalan 21, soalan bahagian B, soalan yang ke-25 contohnya, soalan nombor 5, nombor 4 yang belakang tu, itu soalan kebat. Soalan yang murid perlu memberikan pandangan, memberikan alasan berdasarkan soalan. Okey. Ya. Dan memberikan alasan secara kritis dan kreatif dengan menggunakan ayat yang lengkap lah ya. Kita selalu menggunakan ayat yang lengkap ni dua. Okey. Okey, murid boleh buka buku teks pada halaman 90. Pada halaman 90 boleh baca dan senyap. Tajuknya ialah pejabat tanpa kertas. Pejabat tanpa kertas. Okey, boleh buka. Baca selama 5 minit dan fahamkan. Bila dah habis baca, boleh tekan butang raise hand, angkat tangan, raise hand. Baca dan fahamkan ya. Okey, bagus. Okey, 2 orang. Orang sudah ramai lah. Ayuni, Hana, Diva, Limzawa, Nijudwe, Lojini, Darren Stu, Syahlirat, Leo, Shifang. Okay, semua sekali 9 orang. Bagus. Okay, siapa dah baca sila raise hand. Sekali sahaja tekan. Okay, Tabia sudah. Kenwin. Bulat. 13 orang. Okey, bagus. Semua dah baca. Baik, sekarang ni kita akan baca. Okey, kita akan baca satu per satu. Mana yang sempat lah ya, mana yang dapat kita baca. Okey, kita akan mengikut
Ya. Ini satu dulu. Baca pertanyaan pula dulu. Okey, bermula daripada Chan Gerard. Chan Gerard baca supaya kawan-kawan boleh dengar tajuk dan arahan tulis jawapan. Tulis jawapan dan alasan. Pejabat tanpa kertas. Ayah kisahkan Kishan bekerja di sebuah syarikat. Syarikat multimedia. Okey, terima kasih Diva. Sambung Diva. Pihak pentadbiran pejabat ayah Kishan mengamalkan konsep pejabat tanpa kertas. Okey, sambung Hana. Konsep ini amat berfaedah kepada alam sekitar kerana dapat mengurangkan aktiviti penerbangan pokok. Okey, terima kasih. Tolong buka kamera ya. Dah baca, jangan tutup kamera. Okey, Ibina Ayuni baca. Mengapakah ayah Kishan menyimpan maklumat dalam fail digital? Okey, terima kasih Ayuni. Wah, sedap suara. Apa yang itu? Okey. Okey, tadi dah nyatakan tentang maklumat pejabat tanpa kertas. Okey, ayah Kishan. Kita ulang sekali lagi sebelum kita jawab soalan yang tadi yang seterusnya. Cikgu terangkan dahulu apa maksud pejabat tanpa kertas. Okey, pejabat tanpa kertas. Kamu tahu kan pejabat dalam bahasa Inggeris ialah office. Banyak menggunakan peralatan seperti komputer, pencetak, printer dan untuk membuat kerja dokumen. Kalau kamu murid ada kerja rumah, kamu juga banyak menggunakan kertas tapi kamu dalam bentuk buku. Buku teks ke, buku latihan lah, buku tulisan dan sebagainya. Kalau di pejabat sama juga tapi mereka tak kurang menggunakan buku-buku tapi mereka menggunakan kertas-kertas untuk mencetak maklumat-maklumat yang mereka perlukan lah. Kalau macam sekolah, kerani dan cikgu-cikgu banyak menggunakan kertas untuk contohnya nak menjadikan soalan, nak menyiapkan fail, mesyuarat dan sebagainya. Jadi, pejabat tanpa kertas ini bermaksud di pejabat tidak. Kalau tanpa tu maksudnya langsung tidak menggunakan kertas. Cikgu tak pernah dengar lagi lah pejabat tanpa kertas tapi cikgu rasa mungkin ada. Cuma yang cikgu biasa dengar kurang kertas. Pejabat less paper, paperless. Kita kurangkan penggunaan kertas. Macam di sekolah lah. Kita juga menggunakan kertas yang telah digunakan. Contoh kertas kita ada dua, depan belakang kan. Contoh kertas yang dicetak, satu bahagian depan, belakang tu yang bersih yang tak dicetak. Yang depan dah tak guna dah, maksudnya dah tersalah printer kan, dah tercetak. Jadi kita gunakan kertas yang boleh digunakan lagi. Kita panggil recycle paper. Kita recycle balik kertas pada bahagian belakang. Itu juga dapat mengurangkan dan bermanfaat kepada kita. Tetapi kalau dapatlah pejabat tanpa kertas, maksudnya mereka langsung tidak menggunakan kertas. Mereka dapat surat daripada email, mereka tanda tangan daripada menggunakan alat tanda tangan digital, simpan semua melalui digital ke dalam digital. Okay, baik, sekarang ni kita lihat pihak pentadbiran pejabat ayah Kishan mengamalkan konsep pejabat tanpa kertas. Pejabat tanpa kertas. Okay, konsep ini amat berfaedah kepada alam sekitar.
kerana dapat mengurangkan aktiviti penebangan pokok. Sebab kertas yang kita guna, kertas lah, tisu, buku dan sebagainya, semuanya diambil sebelum kita nak keluar kertas yang cantik ni, diambil daripada pokok-pokok yang berada di hutan dan sebagainya, diproses sehinggalah terjadinya sehelai kertas yang kita nak gunakan hari ini. Jadi sebab itulah kalau kita banyak gunakan kertas, banyaklah alam sekitar, pokok-pokok yang akan ditebang. Bila pokok-pokok ditebang, jadi pokok-pokok semakin lama semakin berkurangan. Jadi bagaimana caranya? Kita buatlah aktiviti ataupun mengamalkan konsep pejabat tanpa kertas. Kalau kita terpaksa gunakan kertas, kita boleh recycle. Kita boleh kitar semula kalau kertas-kertas itu masih lagi maksudnya tidak digunakan. Kita boleh hantar ke kedai-kedai recycle. Kita juga dapat duit daripada menjual barang-barang yang boleh dikitar semula. Okay, ini untuk kertas. Bukan sahaja kertas lah, kita tahulah, kita semua dah tahu kan 3R. Recycle, reuse, apa lagi? Recycle, reuse, reduce. Recycle tu kita semula, reuse guna semula, reduce kurangkan. Jadi 3R tu dah lama konsep itu kita amalkan, tetapi tidak dapat diamalkan sepenuhnya. Jadi kita cuba, tak dapat buat sepenuhnya, kita dapat buat sikit pun jadilah. Kurang-kurangnya kita dapat menyelamatkan alam sekitar kita dari terus ditebang pokok dan sebagainya. Baik. Jadi kita lihat pada soalan yang pertama. Mengapakah, tadi Ayuni dah baca tadi kan? Ayuni dah baca, Ayuni boleh jawab tak? Dah. Ayuni boleh jawab tak soalan tu? Tapi jawapannya memang dah ada lah kan. Baca saja. Ayuni, silakan. Mengapakah? Baca. Mengapakah ayah Kishan menyimpan maklumat dalam fail digital? Okay. Ayah Kishan menyimpan maklumat dalam fail digital kerana cara itu lebih mudah dan teratur daripada penggunaan fail kertas. Mengapa mudah? Sebab kita dapat susun, mesti kita guna komputer, kita dapat buat dalam file digital, contohnya folder, kita buat folder. Contoh kita buat di rumah bahasa Melayu, kita letak nama folder tu, nama file tu bahasa Melayu. Kita susun ikut tarikh. Bila kita nak gunakan ataupun kita nak hantar ke dalam melalui email, kita hantar. Macam itulah. Jadi kita tak ada nak gunakan kertas, tak ada nak gunakan komputer. Kita boleh copy, kita boleh paste, kita boleh guna balik. Kita ada draft, jadi mudah untuk kita buat kerja berbanding dengan kita print, kita masuk dalam file makin lama makin banyak, macam tu. Dulu semasa cikgu mula-mula mengajar di SCKC pertama macam tu. Memang banyak file, tebal-tebal file. Sampai dah penuh, kena simpan lagi beberapa tahun, macam tu sistem lah, simpan. Sekarang ni dah kurang, dah gunakan kertas, kurang. Kita consistent ataupun kita hanya print, kita dokumen-dokumen yang penting sahaja. Ataupun tak perlu sampai, kadang-kadang satu dokumen tu terpaksa cetak untuk 2-3 file yang lain. Sekarang ni hanya cetak satu dan kita boleh kongsi untuk maklumat tu pada orang lain juga. Jadi kita dapatlah jimatkan kertas. Baik, yang kedua. Perlukah ayah, saya nak jawab, perlukah ayah Kishan menggunakan email untuk menghantar surat? Okay, ini jawapan kebat. Siapa nak cuba? Hana, boleh cuba Hana? Perlu tak perlu? Hana, selepas Jiva awak. Hana. Perlukah ayah Kishan menggunakan email untuk menghantar surat? Tahu tak email tu apa? Tahu. Okey, sila apa jawapannya Hana? Ya atau tidak, dan kalau ya, mengapa? Ayah Kishan menggunakan email untuk menghantar surat kerana lebih mudah daripada menggunakan kertas. Kerana apa? Lebih apa? Jawapannya apa? Lebih mudah daripada menggunakan kertas. Lebih mudah. Selain mudah,
Kalau kita kena surat, kita kena hantar pergi mana? Hantar ke pejabat Ke pos. Gmail. Surat biasa kita kena hantar melalui pos. Lepas tu ambil masa 1 minggu, 3 hari, 4 hari baru sampai pada kawan. Sekarang ni kalau guna email, dia dapat jimat. Yang kedua apa? Hantar sekarang dalam 2 saat terus sampai. Itu maksudnya apa? Cepat boleh. Bagus Sanggira. Cepat dan pantas. Bagus. Jadi jawapan dia, perlukah ayah Kishan menggunakan email untuk menghantar surat? Perlu. Nokta. Okey, apa jawapannya apa? Ayah Kishan. Siapa tadi yang jawab tadi? Hana, ayah Kishan apa? Ayah Kishan menggunakan email untuk menghantar surat. Ayah Kishan menggunakan email. Email ni kena ada sempang ya. Sini. Email untuk menghantar surat. Kerana apa? Kerana lebih mudah dan pantas. Kerana lebih mudah dan pantas. Tadi yang Kang Gerard bagi tahu tadi apa? Apa tadi Kang Gerard guna perkataan tadi tu? Perkataan mula huruf J. Apa Kang Gerard? Jimat. Jimat. Sekejap ya. Jimat. Jimat maksudnya kita tidak keluarkan duit. Kita kurang gunakan duit. Habis saja. Sekejap ya. Sambilkan dulu. Ada satu. Boleh jimat wang. Ya, betul. Lebih mudah dan pantas serta menjimatkan. Menjimatkan wang. Wang pula. Wang, duit ya. Baik, yang ketiga. Bagus, kamu dah boleh faham dah apa maksud cikgu. Menggunakan fikiran kamu. Kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. Fikir. Okey, baik. Yang seterusnya. Adakah Ya, siapa nak jawab? Tiba. Adakah penggunaan tanda tangan digital dapat menjimatkan kertas? Kita sekarang ni pejabat tanpa kertas ni, dia tak gunakan kertas untuk tanda tangan. Siapa nak jawab? Adakah penggunaan tanda tangan digital dapat menjimatkan kertas? Jelaskan. Ya atau tidak? Jawab tu dulu. Siapa nak jawab? Ya. Ya. Saya. Iwan. Ya. Jadi jawapannya apa? Dia punya huraian, dia punya penjelasan. Mengapa? Mengapa dia menjimatkan? Ya. Ulang balik. Penggunaan. Ya. Silakan. Penggunaan tanda tangan digunakan atas menjimatkan kertas kerana beliau tidak perlu menandatangani dokumen pada bahan bercetak atas kertas. Awak dapat jawapan dah. Baguslah, awak dah bersedia dengan jawapan awak. Awak Google dalam YouTube ya? Ya, cikgu. Itu siapa awak pakai tu? Cikgu lain Cikgu sekolah lain? Bagus. Baik, jadi ya, penggunaan tanda tangan digital dapat menjimatkan kertas kerana beliau tu ayah dia tu kena pakai perkataan beliau lah, tak boleh dia kan. Kerana beliau tidak perlu menandatangani pernah sikit dia dokumen pada kertas pada bahan bercetak atau kertas. Inilah sebab kita tak gunakan kertas, tak gunakan bahan bercetak, kita dapat jimat. Memang jimat lah. Lepas dah tanda tangan, kita terus hantar. Masa cikgu, kalau cikgu nak berurusan, contoh hari tu cikgu ada buat insurans untuk anak cikgu tak guna kertas dah. Cikgu terus tanda tangan
melalui apa tu tablet orang tu. Jadi tak payah gunakan kertas. Simpan, dia terus save, hantar ke email, terus dapat insurans tu. Macam itulah. Jadi dapat menjimatkan kertas dan seterusnya dapat secara tak langsung dapat menyelamatkan bumi kita, pokok kita daripada ditebang dan terkuranglah kan. Okey, baik. Itu selesai. Jadi hari ni siapa nak sebutkan nilai murni yang dah belajar pada hari ini. Hari ini ringkas sikit. Cikgu akan beri masa pada kamu dalam 15 minit untuk kamu salin sama-sama dengan kawan ni. Baik, sekarang ni nilai murninya apa? Berjimat, cemat. Berjimat, cemat dan Rasional. rasional. Satu lagi apa? Cinta akan alam. Cinta akan alam. Bukan manusia saja yang kita kena cinta, tetapi alam juga kita kena cinta. Okey, kalau kita tak jaga alam sekitar, pokok kita ditebang, apa yang akan berlaku? Banyak pokok tebang. Apa boleh jawab? Apa akan berlaku? Mati. Siapa dapat jawab? Mati. Mati, jawab. Selain mati, sebelum kita mati, apa yang akan berlaku? Pokok-pokok semua ditebang. Tak ada yang Tiada udara. tak ada udara. Tak ada udara yang bersih. Okey, tambah sikit udara bersih. Lagi. Bagus. Siapa? Yang kedua. Lo Jiying. Ada Apa? Siapa? tak ada makan. Apa ya? Tak Tak ada ada. fun. Tak ada sam. Tak ada nasi dia cakap. Tak ada fun. Tak ada makanan. Tak ada makanan. Okey. Tak ada alam udara. Lagi cepat. Apa kesan dia? Dapur tebang pokok. Apa berlaku? Binatang akan hilang rumah. Bagus, Canggirut. Canggirut siapa ajar awak ni? Mak dia. Binatang akan hilang rumah ataupun hilang habitat. Pokok-pokok tebang. Siapa yang tinggal dekat pokok? Binatang. Siapa tinggal kat pokok? Apa binatang apa yang Monyet. tinggal kat monyet, burung. Burung banyak tinggal kat pokok. Lagi-lagi pokok apa? Pokok-pokok hutan yang tebal, pokok-pokok balak yang besar-besar, yang beratus-ratus tahun tu banyak haiwan tinggal. Bukan sahaja tempat untuk burung dan monyet tinggal, kadang-kadang tempat-tempat haiwan seperti rusa, gajah, kadang-kadang dia nak berteduh di bawah pokok. Apa lagi, harimau ke nak berehat tempat-tempat yang sejuk, tempat yang redup. Kita sendiri kalau kita pergi padang bola sepak yang luas, yang lapang, kita akan cari tempat yang redup. Mana? Pokok. Bawah pokok kita akan duduk. Kalau tak ada khemah, kita akan duduk di bawah pokok. Jadi pokok kalau kita tebang rumah kita, kawasan perumahan kita, kampung kita, semua tak ada pokok, udara tu mengandung oksigen. Oksigen itu bersifatnya sejuk. Kita banyak keluarkan karbon dioksida daripada mulut kan. Jadi dia bersifat panas. Jadi bila terlalu banyak terlalu banyak pokok ditebang, oksigen kurang. Oksigen kurang, udara yang bersih kurang. Jadi banyak karbon dioksida, panas, pahang. Okey. Dan satu lagi, banyak berlaku tanah runtuh. Sebab pokok ni dia ada akar. Dulu cikgu pernah lukis dekat dalam kelas kalau kamu ingat. Dia ada akar. Akar tu mengikat ataupun memegang tanah supaya tanah tu sentiasa kukuh. Supaya kukuh dan tidak bergerak. Jadi tanah runtuh tidak berlaku kalau pokok dijaga, tanam dengan baik. Kalau semua pokok ditebang, tanah runtuh tu akan berlaku. Ya, Hayuni. Hayuni ada apa? Saya tahu satu lagi akibat. Silakan. Apabila pokok-pokok ditebang, tanah menjadi berlumpur merah. Bila musim hujan, tidak ada apa-apa yang boleh hidup di atasnya. Tahu tak banjir kilat tahu? Banjir kilat tahu banjir kilat?
Banjir kilat tu punca daripada itulah juga, sebab kalau ada pokok tu akan menyedut air-air yang banyak-banyak kan. Bila pokok tak ada, air akan bertakung, sungai akan melimpah keluar, air keluar, jadi banjir. Itu banjir kilat lah. Dan air bersama dengan tanah lumpur yang tadi air cakap itu. Jadi kalau dah banjir, bukan kata banjir air saja, banjir termasuk dengan lumpur-lumpur sekali, sebab tanah itu tidak diikat oleh akar-akar pokok kan. Jadi bergerak terus masuk ke dalam sungai. Dah penuh sungai, masuk pula dekat rumah kita, terkeluar dekat rumah kita. Jadi banjir kilat, banjir lumpur. Okey. Kejap ya. Cikgu nak ni pula. Kejap ya. 5 minit sekejap. Aduh. Sekejap 5 minit, cikgu nak pergi ke tandas sekejap. Bawa anak cikgu ke tandas sekejap. Siapa nak kita pergi tandas? Sekejap ya, sekejap. Raisha, hello. Pak 第一次这样安静耶。刚在班上马是很多事儿。有谁来安静？我们很久没有去到学校哦。姐拿在对，无理了。800多嘛，一姐啊，完蛋了。我现在900多，9000多了咯。9000多个人了，中了哦。今年是4分钟学校。快点到时候去啊！我们上课，没有。去打 vaccine 了，12岁以下是的。等我12岁我去打 vaccine， 快打。12岁会打？现在不会，要18以上才会打。对咯。刚才在 recording 我们没聊天，聊是 post YouTube。完蛋了，人这个不看回 recording。完蛋。多嘞，直接不要 edit， 直接post 上去啊！我直接我看直接 recording 的。啊，你这里弄了，可以弄了。临时文，封面上临时文，快直接掉，需要 recording， 好呀，我就看到。关那里。什么？刚才老师讲要做什么啊？你不要问，讲这标题。了你才讲话啊。我大概知道了，他在做什么了嘛？他不是上网课，他按去他看电视，他去按电视。我才进来罢了才进来，之前就不见你进来，现在打电话嘛。才不要跟你吵了，跟你吵费我自己的力气，我们胃口是他们。等一下，来你家。反正我可以去别人的家，别人也可以去我家。我可以去他那的家，我可以去你爸的家，很近嘛，我们的家，1公里了，3公4公里这样。我也有功课嘛。不懂，我也是听不懂。老师有没有理他？有点。Maaf ya, dah. Selesai. Sebab ada anak cikgu nak ke tandas. 我们几句了。Sama saja. Okey, baik. Jadi cikgu cakap tadi apa tadi? Banyak kesan lah perkara-perkara yang berlaku sekiranya kita banyak menebang pokok dan tidak menjaga alam sekitar dengan baik.
Selain daripada udara kurang bersih, lagi tadi apa tadi? Haiwan banyak kehilangan habitat ataupun tempat tinggal. Lepas tu mudah berlakunya banjir ataupun tanah hujan banjir lumpur dan sebagainya. Okey, baik. Sekarang ni kita keluarkan buku buku apa tadi? Latihan 2. Latihan 2. Tulis nama dan tulis tarikh. Lepas tu sila lengkapkan soalan yang telah dijawab tadi di bawah ni, siap bagi setiap soalan. Okey, soalan yang terakhir tadi, konsep pejabat tanpa kertas wajar diamalkan demi menjaga alam sekitar. Mengapa? Mengapa kita perlu menjaga alam sekitar? Mengapa kita perlu mengamalkan pejabat tanpa kertas? Siapa yang boleh jawab? Ni jawapan je dekat dalam ni tak ada. Okey. Tadi yang kedua dah dapat jawapan kan? Cikgu copy, cikgu kat depan, kat belakang. Kat sini. Lepas tu kamu gariskan, jangan lupa. Okey, boleh keluarkan buku cepat. Sementara Cikgu Hafiz sedang mengedit lagi ni. Boleh salin sekarang. Jadi langkah 1, Kong Ihang, Siap Ihang. Oh, boleh. Ya. Boleh screenshot. Boleh screenshot, boleh. Sekarang ni ada masa lagi 20 minit. Kamu boleh buat kerja dulu pun tak apa. Nanti kan kamu dah masuk kelas lain, kamu nak buat petang lagi. Buat sekarang lah. Cikgu latihan 1 Latihan 2 tadi kan cakap? Latihan 2 baru latihan 6. 6, okey. Latihan 6. Senang Nama tulis nama sendiri, jangan tulis nama Zara ya. Cikgu tunggu 10 minit saja. Lepas tu Cikgu Hafiz dah kena bersedia dengan kelas yang seterusnya. Untuk soalan yang keempat boleh buat sendiri tak? Mengapa perlu ada konsep pejabat tanpa kertas? Boleh. Boleh. Cikgu nak sebab je. Okey, cikgu bagi awak ayat yang depan. Sekejap ya, sebab ni kena kecilkan sikit lagi. Sebab ruang tu sempit. Yang apa tak boleh Ya? Yang apa tak boleh? Tak boleh sendiri buat. Kenapa? Kenapa tak boleh fikir? Pernah. Boleh lah. Boleh. Kenapa tak boleh? Boleh, sendiri boleh. Easy for ABC. Konsep. Tambahkan kerana. Konsep pejabat tanpa kertas wajar diamalkan demi menjaga alam sekitar. Kalau mengapa, boleh gunakan kerana, boleh gunakan demi, boleh gunakan supaya. Okey? Awak tambah cari jawapan sendiri. Kamu boleh Google. Dalam YouTube, dalam Google sekarang banyak. Ya. Boleh pula. Sorry ini dia nak kerja sekolah dia, jadi dia banyak soalan. Raisya je tu. Anak nama Raisya. Ya, anak cikgu Raisya. Tak apa, tengok YouTube cikgu tu banyak tugasan dia kan. Cikgu Hafiz ada.
kakak pun ada Ya. bos Ya, dia tadika baru 3 tahun 6 bulan. Dia punya homework banyak tau. Syampun. Ha. Homework dia ada semua. Kebanyakan dia 1 minggu tu mesti ada 2, 3, 4 video yang kena buat. Jadi Cikgu Hafiz masuk dalam YouTube lah. Senang cikgu nak tengok bila-bila kan. Awak tak komen pun. Dah Tak payah. Ada subscribe oh. dah saya okey lah. Kamu nak komen pun boleh. Terence tu rajin komen, Terence tu. Saya ada tengok. Dia ada. Sekarang ada komen. Okey, boleh salin sekarang. Siap. Oh, dah siap. Tulis secara cantik Terence tu. Tulis nama, tulis tarikh, tulis kandungan. Nanti kamu punya tugas sekolah janganlah kita cincai. Tulis kemas-kemas. Kandungan tulis. Jawapan gariskan. Minggu lepas punya kerja pun ada lagi yang tak hantar lagi tau. Apa? Nantilah hari Jumaat nanti cikgu bagi tahu siapa yang tak hantar. Sebab minggu depan kita cuti kan. Tahu tak cuti? Cuti sekolah. Nanti cikgu nak bagi tahu siapa yang tak siap kerja sekolah. Banyak murid tak buat kerja. Loki pun bagus. Ada cuti meh? Cuti sekolah? You tak tahu You tak tengok kalender kah? Saya pun tak tahu. Dengan saya pun tak tahu. Cikgu rasa cuti lah. This week lah, tak tahulah nanti kita akan bagi tahu. Cikgu rasa kalau kita tengok kalender lah. Tapi kalau yang betul punya cikgu rasa tak tahulah, nanti cikgu akan bagi tahu. Betul-betul cuti ke tak nanti cikgu akan tengok surat guru besar. Okey? Ya saya. Itu syarahan boleh. Alah cikgu lupa lagi. Okey nanti cikgu bagi. Cikgu. Ya. Kenapa? Saya tulis di 2. Yelah betul lah latihan 2. Betul. Memanglah latihan 2. Ya. Cikgu cakap tadi latihan 2 lah. Betul lah. cara latihan 2. Betul. Kenapa hitam-hitam ya cikgu? Hitam-hitam. Cikgu mesti hitam. Hitam. Tak nampak. Kan nampak tak? Nampak. Nampak. Nampak cikgu, nampak. Okey, buat cepat. Terus ya. Ya. Apa? Latihan 2. Aduh, banyak problem lah. Kan dah cakap tadi. 不是，还有问我们latihan 坐在那里一本latihan，不是刚才latihan 2了咯，他还在问。 Takkanlah bahasa Melayu, macam mana nak pandai? Syampun. Tadi dia sudah tanya, sekarang dia tanya lagi, nanti tanya 1 kali lagi loh. 而且他第一题写到第2题去，我操，哎呦，我真的是哦，不干不懂要了怎样解释。他讲，哎，得到，tulis, jangan bising. Jangan bising, buat cepat. Cikgu kamu main Ya, saya. YouTube oh. Kamu tak ada macam ni meh. Bye bye. Ada. Mana ada masa nak bye-bye. Kamu belakang oh mau macam ni dah. Bye bye. Next apa video apa? Tak ada Macam sempat ni, lah. Cikgu banyak sibuk. Ya, apa Aisyah? Ni cikgu punya anak murid. Cikgu punya anak murid. Anak murid ayah. Dia bising. Raisha. Halo Sini. Raisha. Dia nak tengok Raisha. Sini cepat. Halo Raisha. Nak tengok Raisha tak? Nak tengok Raisha tak? Cikgu ada berapa anak? Nak tengok? Nak. Inilah orangnya. cute. Oh, cantik. Rambut dia terkeluar. Cikgu ada berapa anak? 2. Seorang lagi? Baru 6 bulan. Nak masuk 7 bulan. Wow.
Belanja. Oh. Ini bayar adik Ayu ni kan, adik awak 3 tahun kan? Sebayalah 3 tahun, anak kita 3 tahun nak masuk 3 tahun 7 bulan. Saya 2 tahun saja. Ada 1 5 tahun saja. Anak kita baru 2. Tu kawan-kawan dengan akak Ayu ni punya adik. Okey. Stop lah. Stop record. Raisa ini comel ni.